pokok tarikat ini. Apa itu tarikah? Yang kadang-kadang juga kita dengar, ataupun ada antara kita yang ada berpegang kepada tarikah. Tarikah adalah diambil dari perkataan tariq, iaitu jalan, yang mana merujuk tarikah ini kepada jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ما بعد نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير نفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وعلى ما نوى الإمام عبد الله بن الحدان وأصوله وفروعهم علماء العاملين وأولياء الصالحين، الله ينفعنا بهم وبأسرارهم أنوار أمور وبركات نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita dapat bersama di dalam tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berada dalam majlis yang juga dijanjikan dengan rahmat dan keampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Menyambung perbahasan di dalam kitab Ad-Da'watut Tammah atau dakwah sempurna, peringatan yang utama, yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang kita masih berada pada bahagian kedua, mengingati dan menasihati ahli zuhud dan ibadah. Ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat, menasihati kepada semua golongan, utamanya para ulama, kemudian para ahli zuhud dan ibadah. Nanti kita akan sampai menasihati kepada pemimpin dan pemerintah, kemudian nanti kepada para peniaga. Semuanya ada di dalam yang disebutkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, iaitu saling mengingatkan dengan kebenaran dan kesabaran. Pokok tarikat ini. Apa itu tarikah? Yang kadang-kadang juga kita dengar, ataupun ada antara kita yang ada berpegang kepada tarikah. Tarikah adalah diambil dari perkataan tariq, iaitu jalan, yang mana merujuk tarikah ini kepada jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara atau manhaj ataupun uslub yang telah pun dihimpunkan serta diamalkan oleh kumpulan dan kelompok tertentu. Itu disebut dengan tariqah. Asas tariqah ini daripada mana? Daripada kehidupan baginda Rasulullah dan para as-sahabah. Dan golongan ataupun disebutkan dengan tariqah juga adalah orang yang setelah mendalami dan memahami kepada ilmu akidah
dan syariah. Itu syaratnya. Memahami dan mengamalkan secara benar yang disebutkan dengan ilmu tauhid dan juga syariah, barulah disebutkan dianya orang yang benar-benar bertariqah, iaitu memberikan tumpuan dan fokus untuk menyucikan jiwa ataupun hati. Maka di situ ada berbagai tariqah dengan pendekatan-pendekatan yang berbagai, yang banyak biasanya ditumpukan dengan amalan-amalan yang membawa kepada pembersihan jiwa dari penyakit-penyakit hati. Macam itulah. Jadi itu disebutkan dengan tariqah. Jadi seperti mana di dalam ilmu tauhid pun ataupun di dalam tauhid pun ada saja orang yang sesat di dalam bertauhid, dalam berakidah. Sebab itu di zaman dulu disebutkan dengan fahaman-fahaman yang bid'ah, seperti golongan Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah. Ini semua adalah golongan bid'ah di dalam akidah, yang mana mereka sesat di dalam memahami akidah. Begitu juga di dalam syariah pun ada yang salah di dalam memahami kepada syariah. Demikian juga adalah di dalam tasawuf atau tariqah. Ada yang benar dan ada yang sesat. Normal. Jadi jangan kita kata, oh ini tariqah semua sesat. Kerana ada tariqah-tariqah yang sesat. Maka tak boleh kita mengatakan tariqah-tariqah yang lain pun sesat. Tak. Yang mesti dipastikan asas-asas tariqah itu mestilah diasaskan dengan akidah yang benar, syariah yang betul dan dilaksanakan dengan jelas, dan kemudian memberikan tumpuan dengan amalan-amalan daripada zikirnya, daripada tafakkurnya, dan juga daripada penyucian jiwanya yang berasas daripada Quran, sunnah. Begitu juga dengan amalan para sahabat dan para salafun as-salih. Baik. Jadi itu juga peringatan kepada orang-orang yang nak bertariqah supaya dianya mengenal pasti dulu. Kalau sekiranya dia ingin untuk bertariqah, memastikan asas-asas tariqahnya itu kena betul. Pokoknya yang disebutkan asas dari tariqah itu ialah hendaklah dia mempelajari ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan pelaksanaan semua perintah. Dia kena tahu tentang syariat, dia tahu halal haram, dia tahu yang mana wajib, yang sunnah, yang mana yang haram, yang makruh. Dia kena tahu. Kerana kalau sekiranya tidak dibimbangi di dalam tariqah itu ada amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat, contohnya. Kerana dia tak tahu, maka akhirnya dia pun tersesat sama. Dan mestilah dia mantap dalam rukun imannya dan rukun Islamnya. Selesai. Pergi ke satu tempat yang dikatakan, oh bagus tariqahnya. Pergi-pergi, tiba-tiba syekhnya mengatakan, kita tidak perlu lagi solat dalam bentuk amaliyah. Seperti qiyam, rukuk, sujud, itu hanya bersifat zahiriyah. Kita cukup dengan batiniyah. Cukup dengan kita berzikir, mengingati Allah, khusyuk, maka kita sudah dikira melaksanakan solat. Maka apa kita boleh buat? Angkat kaki, tinggalkan tempat tersebut. Kenapa? Bertentangan dengan rukun Islam. Tapi kenapa hari ini ada orang yang juga ikut seperti tariqat-tariqat yang sesat tu? Sebab rukun Islam pun tak lulus, tak pas lagi. Sebab tu kita perlu memastikan rukun iman jelas. Ada 6. Rukun Islam yang 5 itu jelas. Jadi insya-Allah kalau kita berpegang teguh kepada itu, insya-Allah di mana pun kita berada dan di mana pun kita dibawa, kita insya-Allah tidak akan terpesong dari asas-asas perkara tersebut. Ya.
Dan mestilah dianya didampingi oleh guru-guru yang memang dipastikan dianya diiktiraf pelaksanaan mereka itu atau ilmu mereka itu yang bersumber daripada Al-Quran dan sunnah, ijma' dan qiyas. Jadi ini asas bertariqah. Asasnya mesti ilmu. Barulah kemudian amal. Ikhlas. Mestilah dianya khaufullah, takut kepada Allah dan wara'. Sebab tu disebutkan oleh Imam Haddad, pokok tarikat ini disebutkan setengah para salikin, orang yang berjalan di atas tariqah menuju kepada Allah ini, telah menjelaskan kehendak tarikat ini kepada 4 cara. Kalau betul-betul lah orang ni dia kata dia nak bertarikat, 4 asas ni adalah merupakan asas yang membawa jalannya menuju kepada zuhud dan juga menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia belum lulus 4 ni, dia boleh dakwah saja. Apa dia 4 cara itu? Yang pertama, sedikit makan. Right ke? Panggah. Kita lah. Kan? Sedikit makan. Kita sikit-sikit makan. Jadi panggah lah. Kalau yang tu tak syaratnya belum lulus lagi lah. Tapi kalau betul nak supaya dia nak capai kepada jalan menuju kepada Allah ni, dimulakan dengan sedikit makan. Yang kedua, sedikit tidur. Yang ketiga, sedikit bicara. Dan yang keempat, menyingkirkan diri daripada orang ramai. Iaitu jarang dia asyik nak lepak-lepak dengan orang. Banyak beruzlah, iaitu banyak dia bersendiri dengan maksud memenuhkan waktunya untuk beribadah. Mereka menambah pula, dengan beginilah para tokoh abdal menjadi abdal. Abdal ni waliullah lah. Ini bab membahaskan mengenai awliya Allah, yang kalau kita lihat daripada perbahasan tentang awliya Allah ni, dia disebutkan oleh para ulama kita sekian banyak dalam kitab-kitabnya, cuma kita tak sampai nak membicarakan tentang perkara itu. Tetapi itu sebenarnya bukanlah perkara yang asing dan pelik, kerana memang ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allah sendiri pun menyebutkan tentang para awliya-Nya, kekasih-kekasihnya, yang mereka itu tidak takut dan mereka tidak sedih, seperti mana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan dia juga merupakan dasar atau rukun kewalian. Jadi kalau orang tu nak jadi waliullah, kurang makan, kurang tidur, kurang bercakap, dan juga hendaklah dia ni kurangkan terlalu banyak bercampur dengan orang ramai. Itu kalau nak sampai kepada kewalian. Kita boleh ke jadi waliullah? Ya mesti kita kena jadi waliullah. Kena ada niat, hasrat, keinginan nak jadi waliullah. Siapa waliullah? Kekasihnya Allah. Asas menjadi waliullah itu Allah, Nabi dah sebut dalam hadis. Nabi mengatakan, man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi, menyakiti waliku, kekasih, aku akan isytihad perang. Aku perangi dia. Siapa mereka itu? Iaitu orang yang mana mereka ini melaksanakan amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Itu yang pertama sekali nak jadi waliullah. Dia buat apa? Dia buat perkara yang paling Allah cinta sekali. Apakah perkara yang paling Allah suka kita buat dan paling Allah cinta sekali? Iaitu ibadah fardu. Bukan susah pun. Ibadah fardu. Solat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat ketika cukup haul dan nisab, haji ketika mampu. Buat ibadah fardu ni adalah merupakan asas utama mendekatkan diri kepada Allah.
Dan itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Tadi kita solat maghrib tadi, maknanya kita buat amal yang paling dicintai oleh Allah. Dan kita buat pula dalam bentuk yang sangat sempurna dengan berjamaah pula. Masya Allah. Jagalah yang namanya fardu tu. Sebab ini merupakan asas pertama nak jadi waliullah. Susah ke? Bukan susah, semua orang buat. Cuma tinggal lagi kita nak selalu dipanggil hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kamu solat-solat. Jaga tu bukan hanya buat, tapi pastikan sempurna, baik, terbaik, khusyuk. Kan? Yang tu. Yang kemudian wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian sempurna, jaga sungguh fardu dia buat dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia terus lagi menambah lagi daripada amalnya dengan amalan-amalan sunat. Ini dia punya apa? Mujahadah, kesungguhan dia. Dia nak jadi waliullah ni. Sehingga ketika mana dia berusaha dengan memperbanyakkan pula amalan-amalan sunat tadi setelah dia jaga yang fardu ni, Allah kata dia punya niat, concern kepada hamba ni adalah untuk dekat kepada Allah, tapi Allah kata hatta uhibbahu. Sehingga bukan hanya dia dekat kepada aku akan cinta kepada dia. Masya Allah. Jadi waliullah tu. Kalau dah Allah cinta. Dan kalau aku cinta kepada hamba itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan jadi telinga dia yang dia mendengar dengannya. Wa basarul ladzi yubsiru bih, dan aku akan jadi pandangan dia yang dia memandangkan dengannya. Dan aku akan jadi tangan dia yang dia memegang ataupun bertindak dengannya, dan aku jadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Maksudnya apa? Aku akan jaga telinganya, apa yang dia dengar. Aku akan jaga matanya, yakni aku akan jaga apa yang dia tengok. Aku akan jaga tindakannya, aku akan jaga dia punya langkah kakinya. Allah yang sudah pun memberi taufik hidayah kepada dia. Dia menjadi orang-orang yang dipandu oleh Allah. Kerana Allah sayang kat dia. Wa in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau dia minta aku akan pasti kabulkan. Kalau dia minta lindung kepada aku pasti lindungi dia. Masya Allah. Ini waliullah. Asasnya apa? Asasnya buat yang fardu. Kemudian tambah dengan amal-amal ibadah yang sunnah. Susah ke nak jadi waliullah? Ya tak susah. Kalau kita buat asas-asas yang utama ini. Tetapi sama ada Allah Subhanahu Wa Taala nak mengasihi atau tidak, mendekati atau itu adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tugas sebagai hamba adalah berusaha. Tapi asas juga untuk kita nak mendapatkan kesempurnaan di dalam penyucian jiwa kita, sebab tak akan dapat kesempurnaan dalam ibadah, begitu juga dalam amal, kecuali dengan bersihnya niat, bersihnya hati. Dan ianya tidak akan dapat kecuali dengan 4 perkara ini, iaitu kurang makan, kurang tidur, kurang bicara, dan juga kurang bergaul dengan orang ramai. Dalam hal ini ada yang merangkaikan syairnya. Baitul wilayati qasamat arkanahu, sadatuna minal abdali, ma baina samtin wa'tizalin daimin, wal ju'i was saharin nazihil ali. Gedung kewalian yang dibangunkan tiang-tiangnya oleh para penghulu kami dari kumpulan kaum abdalnya. Ada antaranya diam dengan mengasingkan diri sepanjang waktunya, lapar dan berjaga malam ketika mengerjakan ibadahnya. Yang lain turut bermadah pula, wa kun fi ta'amin wal manami khiltatin nutqin ala haddi qatisari wa qillati. Jagalah makanmu, tidurmu dan pergaulanmu, juga bicaramu sama sedikitnya pada batas ukuranmu. Dan di akhir kitab Al-Ainiyah kami ada menyebutkan lagi, wan nafsu rudha bi'atizalin daimin was-samti ma'a saharid duja wa tajawwu'i. Nafsu itu tenangkanlah dia dengan selalu menyingkir diri, banyak berdiam diri, berjaga malam dengan perut dilapari. Sama asasnya 4 perkara itu. Kan? Jadi bermakna kalau kita nak mencapai kepada asas
daripada kewalian atau untuk dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebenarnya ia mendorong kepada kita lebih lagi kuat dan semangat untuk beribadah. Yang hari ini kita rasa susah, berat untuk ibadah kerana satu, banyak makan. Tak payah bohong lah, memang betul pun. Banyak makan bukan banyak ibadah. Lagilah lemah untuk ibadah. Tengok puasa. Bulan puasa semangat kita ibadah, Masya Allah. Tapi waktu berbuka tengok, lepas buka tu, semangat tak ibadah. Sebab makan banyak sangat, jadi lemah. Tapi waktu siangnya, walaupun kita tak makan, tapi subhanallah, semangat untuk ibadahnya, kecenderungan untuk kebaikannya, itu lebih lagi. Realitinya bermakna, banyak makan itu bukanlah banyak tenaga untuk ibadah, tetapi melemahkan seseorang itu ibadah kerana dengan banyak makan itu akan menguatkan nafsu syahwat. Dan syahwat atau nafsu ini, dia tak suka ibadah, dia suka yang bukan-bukan. Samalah juga dengan banyaknya tidur. Orang yang banyak tidur ni bukan dia bangun tu dia akan kuat, tapi dia akan lebih lemah lagi. Dia akan lebih lemah lagi. Banyak sangat tidur. Kan? Sebab tu kita lihat Nabi SAW mengajarkan para sahabat untuk bangun di waktu malam. Dan mereka ni lah orang-orang yang menang di dalam jihad fisabilillah. Bukan orang yang banyak tidur, orang yang tidur memang kalah. Yang sekarang di Gaza ni, bukannya banyak tidur, mereka tak tidur ataupun kurang sangat tidur. Kalau tidur kalah banyak, lama dah kalah. Sebab tu disebutkan dua mata yang tak akan dibakar di dalam api neraka. Satu, mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Dua, mata yang mana dia berjaga kerana berjihad fisabilillah. Sanggup sekang mata dia untuk nak berjihad fisabilillah. Ada satu mata lagi juga yang juga turut akan dibela nanti pada hari kiamat, iaitu mata yang bersengkang mata di waktu malam membaca Al-Quran. Kerana nanti di akhirat, Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya dengan mengatakan, Ya Allah, hamba-Mu ini sanggup bersengkang mata di waktu malam untuk membaca aku, untuk membaca kalam-Mu ini. Maka aku ingin beri syafaat kepada dia. Maka Allah kata, aku izinkan, kata Allah SWT. Masya Allah. Jadi biar kurang tidur, untuk kita gunakan ibadah untuk baca Quranul Karim. Begitu juga dengan kurangkan bercakap. Kurangkan bercakap. Hari ini kita terlalu banyak bercakap. Banyak komen. Kalau tak bercakap pun tulis dalam media sosial. Itu pun sama dengan bercakap. Banyak komen, banyak bercakap. Ini semuanya akan merosakkan jiwa dan hati seorang itu. Habis kotor. Kerana banyak bercakap, banyaklah salahnya dari benarnya. Banyak bercakap itu akan menyebabkan seseorang itu akan dipandang rendah. Tapi orang yang banyak diam ni akan disanjung tinggi, dan setiap yang keluar itu akan lebih bernilai dan berharga. Seperti Luqmanul Hakim ketika ditanya, wahai Luqman, bagaimana kamu ni kalau bercakap keluar yang hikmah-hikmah, yang mutiara, yang indah-indah. Dia mengatakan, bikasati sumti, dengan banyak diam. Dengan banyak diam, keluarnya mutiara berharga. Macam tu. Tapi kalau asyik bercakap je, akhirnya tak ada nilai percakapan itu. Akhirnya orang akan pandang rendah. Begitu juga dengan banyaknya, kita panggil bukan tak boleh bergaul, tetapi terlalu banyak masa dengan lepak-lepak, duduk-duduk, buang masa. Maka itu juga akan menyebabkan seseorang itu akan kurang dan lemah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini asas yang kita sama-sama ingin mudah-mudahan dapat menuju ke arahnya. Berkata Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ni namanya Abu Abdurrahman. Hatim bin Unwan bin Yusuf Al-Asam. Di antara seorang ulama dari Khurasan. Daripada Balakh.
yang wafat pada tahun 237 Hijrah. Masih di kurun yang disebut kurun terbaik, kurun salaf. Gurunya Ma'ruf Al-Qarhi. Itu juga seorang ulama besar. Belajar punya lama, guru dia tanya satu hari, dah bertahun puluh tahun dah belajar. Wahai Hatim, aku nak tahu apa yang ilmu yang kamu dapat daripada aku. Dia kata ada 8 yang aku dapat daripada selama aku belajar tu. Guru dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Punya selama fajar 8 je. Kan? Tapi 8 tu ketika ditanya oleh guru dia, subhanallah, membawa makna kehidupan seluruhnya. Yang itu yang diletakkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Boleh baca kat dalam Ayyuhal Walad tu 8 daripada kesimpulan yang disimpulkan oleh Hatim Al-Asam ni ketika belajar daripada gurunya. Jadi digelar dia Al-Asam. Al-Asam maksudnya orang yang peka, orang yang tuli. Kenapa dia digelar tuli atau peka? Adakah dia peka? Tak. Dia okey, normal. Tapi sejarah dia digelar dengan peka ketika dia menjawat jawatan sebagai qadhi, maka dia menjadi rujukan orang. Satu hari datang seorang wanita tua nak bertanyakan tentang suatu masalah. Ketika berada di depan Hatim, minta maaf, dia terkentut. Terkentut, keluar bunyi. Alangkah malunya ibu ini ketika mana di depan orang alim, orang mulia ni dia kentut. Merah wajahnya, berubah wajahnya. Kemudian Hatim mengatakan, kenapa ibu datang? Dia pun tak nak pun cakaplah, saya datang tujuan ni. Dia kata apa? Jadi ibu pun cakap kuat sikit. Dia kata apa? Saya tak dengar. Ibu dia kata lega, rupanya dia pekak. Maknanya dia tak dengar lah saya tadi buang angin. Jadi subhanallah, semata-mata berpura-pura untuk nak menjaga perasaan daripada orang perempuan tua tu. Sehingga setiap orang yang datang pada waktu itu akan bercakap kuat dengan Hatim supaya nanti orang tak kata kepada orang tua tu, oh dia tak pekak pun. 15 tahun sehingga orang perempuan tu meninggal dunia, dia berpura-pura pekak. Semata-mata nak jaga perasaan seorang perempuan. Masya Allah. Ini orang special. Kan? Seperti memang kalau kita selalu cerita pasal para ulama dulu, memang banyak perkara-perkara yang kadang-kadang kita rasa pelik. Ya ke? Kadang-kadang kita rasa begitu sebab kita memanglah orang yang bab-bab yang tu bukannya kita nak tutup aib, bahkan kita akan cerita ke orang. Tadi orang datang tiba-tiba dia buang angin depan aku. Kita yang tu, itu bab kita. Sebab tu kita rasa apa yang dilakukan oleh para ulama, para salihin ni pelik. Sebab kita ni perangainya berbeza. Tapi bagi mereka, itu adalah satu yang utama. Bishr Al-Hafi, Imam Ahmad bin Hanbal memuji Bishr Al-Hafi, seorang yang warak. Tak pakai selipar, bayangkan. Tak pernah pakai selipar. Pelik. Tapi dia ada keutamaan sebab dia. Ada tujuannya. Memang sesuatu yang pelik itu berlaku, tapi tak boleh kita pandang rendah dikarenakan mereka ini adalah orang-orang yang hebat. Jadi dia mengatakan, berkata Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala, siapa yang mahu menjejaki tariqah kami ini, iaitu jalan kami ini, jalan kewalian, jalan menuju Allah, hendaklah dia merasakan dirinya dengan 4 cara dari maut ini. Maksudnya hendaklah dia merasakan dirinya 4 kematian. Dia kena rasa 4 mati dalam diri dia. 4 maut dia panggil. Iaitu yang pertama, mati putih. Diistilahkan begitulah. Mati putih iaitu melaparkan diri. Yang kedua, mati merah, iaitu melawan hawa nafsunya. Kan? Tak turut nafsu. Bahkan dulu, orang-orang soleh dulu, mereka ni bukan tak ikut nafsu tu dengan benda yang tak baik. Kalau nafsu suka buat yang baik, ajak yang baik pun dia tak ikut. Sampai begitu, kita tak sampai level tu.
Maksudnya contohlah tiba-tiba dia nak buat ni, nafsu nak buat yang ni, dia tak buat yang baik tu, dia buat yang lain baik supaya tak turut kepada nafsu. Itu memang luar biasa lah. Kita ni tak ikut nafsu yang tak baik pun dah cukup dah, Alhamdulillah. Kan? Tapi begitu, mati merah yang kedua iaitu melawan hawa nafsu. Yang ketiga mati hijau, iaitu memakai pakaian yang banyak tampalannya, iaitu bersederhana di dalam berpakaian. Kan? Tak perlulah cari yang tampal-tampal tu, tapi cukup bersederhana di dalam berpakaian dan tidak menjadikan fokus utama dan matlamat itu adalah pakaian ataupun perhiasan-perhiasan. Yang tu yang perlu untuk dimatikan dalam diri seseorang itu. Kerana hari ini memang kalau kita tengok, kita sedang berlumba tanpa sama ada sedar atau tidak dengan fashion, gaya, jenama dan perhiasan keduniaan. Tanpa sama ada kita sedar atau tak sedar, tapi kita sedang berada dalam keadaan tu. So kita kena bunuh perasaan itu, matikan dia. Yang keempat, mati hitam, iaitu menanggung penilaian yang datang dari manusia, iaitu bersabar dengan karenah, atau kita panggil daripada sabar dengan manusia di dalam karenah-karenah yang tak baik. Kita kena bunuh perasaan marah, perasaan benci, bermusuh dan sebagainya. Kita panggil sedia menanggung. Macam tu. Seperti mana Nabi menanggung berbagai karenah-karenah manusia ketika dalam dakwah Nabi SAW. Kalau Nabi macam kita lah, tak sampailah dakwah tu. Tak berjaya dakwah. Tapi Nabi yatahammal, Nabi sanggup tanggung. Nabi pujuk diri. Nabi SAW sabar menghadapinya. Sebab tu kita ni kalau mampu buat begitu, insya-Allah kan kita akan jadi orang yang menjadi para awliya Allah. Sebab tu disebutkan ketika disebut tadi tentang awliya Allah, kan? Maka disebutkan bahawa para waliullah ini bahkan bukanlah mesti hanya dengan banyak ibadah. Tetapi kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ketika mana dia menyebut tentang para awliya Allah yang akan muncul setelah sepeninggalan para Nabi. Di zaman Nabi SAW ada para waliullah? Ada. Di zaman Nabi ada. Nabi sendiri pun bagi tahu. Di antaranya Uwais Al-Qarni dan sebagainya. Begitu sahabat juga dikatakan adalah semuanya mereka waliullah. Sahabat-sahabat Nabi SAW. Tapi setelah zaman Nabi, para awliya itu masih ada tak? Ya, masih ada. Cuma kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mengatakan mereka ini yang juga dikira sebagai pengganti para Nabi ini, yang mana bukan mereka itu mempunyai kedudukan itu kerana banyaknya salat atau banyaknya puasa, dan bukan banyaknya perhiasan, tetapi kerana wara', kerana niat yang ikhlas, kerana bersihnya hati terhadap semua umat Islam. Bersih hati dengan orang, tak ada busuk hati dengan orang. Semua orang dia pandang baik. Bahkan dia sabar dengan siapa pun, sehingga dia boleh untuk nak bersama dengan siapa pun. Jadi, dan dia tawaduk, rendah diri di depan siapa pun. Inilah wali-wali Allah di akhir zaman. Dia bukan mesti nak kena banyak solat, banyak puasa, tapi safaul qalb, hatinya bersih terhadap orang dia baik, dan orang buat apa pun dia sabar, dan dia ni memandang orang dengan kasih sayang. Itu para awliya Allah. Berkata Al-Junaid rahimahullah ta'ala, tidak sesuai tariqah kami ini kecuali kepada orang yang ruhnya sanggup menyapu kotoran di tempat buang sampah.
yakni sanggup merendah diri terhadap semua manusia. Kerana Allah Ta'ala khudu' dan khusyuk terhadap kebesarannya. Kerana Allah Ta'ala, yakni sanggup merendah diri kepada manusia kerana Allah Ta'ala khudu' dan khusyuk terhadap kebesaran Allah. Ini yang disebutkan orang yang nak benar-benar mengikuti jalan yang benar ini. Para penganut tariqah ini merosot, kata Imam Haddad, tapi orang yang nak ikut jalan ni semakin merosot. Ketahuilah bahawa yang benar-benar mereka tariqah ini sudah semakin hari semakin merosot dan hampir tidak terdapat lagi. Sehingga menjadi lebih sukar kedapatannya daripada al-kibrit al-ahmar. Kibrit al-ahmar. Ungkapan yang biasa dipakai dari istilah tasawuf menunjukkan tidak kedapatan lagi. Setengah para muhaqqiqin mengatakan tidak akan terdapat lagi orang yang seperti mereka. Dan bahawa bumi ini telah sepi dari mereka. Sebenarnya dakwaan ini agak patut diperhatikan dahulu. Memang ada kalanya dimaksudkan dengan tidak ada lagi, yang ini sukar didapati. Bukan tak ada, akan ada, tapi dah semakin berkurangan dan sangat rare. Sangat sukar untuk didapati. Namun mereka tetap ada. Dan mudah-mudahan bumi ini tidak akan sepi dari orang-orang yang berdiri kerana Allah dengan hujah-hujahnya. Dah azan belum? Belum. Tersebut di dalam sebuah hadis. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dhalik. Tiada akan sepi bumi ini dari segolongan umatku yang terus berjuang di atas kebenaran. Tidak akan mengecewakan mereka apapun sehingga datang perintah Allah sedang mereka tetap atas tugas mereka itu. Ini janji. Macam mana pun keadaan dunia ini, akan terus ada orang-orang yang berjuang di atas kebenaran. Sehinggalah ketika mana nanti sudah tidak ada lagi, ketika Allah SWT mematikan semua orang beriman. Itu nanti sampai waktu yang disebutkan dengan sebelum berlakunya kiamat. Itu tanda-tanda biasa besar kiamat. Sehingga tidak ada lagi orang yang akan mengucapkan Allahu Allah, kata Nabi. Orang sebut nama Allah pun dah tak ada dah dekat atas bumi ni. Itu dah nak berlakunya kiamat. Telah tersebut dalam hadis yang lain pula, la yajidanna ibnu Maryam min ummati rijalan hum mislu hawariyihi wa khairu minhum. Akan mendapati si putera Maryam itu, iaitu Nabi Isa AS, orang-orang dari umatku yang menyamai para hawariyinnya. Ini bila? Ketika Nabi Isa akan turun. Ketika dia turun untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa akan turun di Syria, di Syam, di bangunan putih di Masjid Umayyin ataupun, dan kemudian akan ke Baitul Maqdis dan akan masuk ke Al-Aqsa, kemudian akan pergi membunuh kepada Dajjal di Babul Lut seperti mana dalam riwayat. Dan kata Nabi yang akan membantu kepada Nabi Isa, sebab Nabi Isa ni dia turun bukan sebagai seorang rasul, dia tak bawa syariat, dia bukan dia mengikut syariat, dia menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi dia akan ada pembantu-pembantu yang kata Nabi bahkan lebih baik daripada Hawariyin di zaman Nabi Isa sendiri. Maknanya hebatnya umat Nabi Muhammad SAW ni akan terus ada mereka yang akan berada dalam kebenaran itu, bahkan yang akan menolong kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun katanya seumpama itu, akan tetapi mereka terus merosot bilangannya, dan ada yang lebih senang menyembunyikan dirinya kerana takut kepada kerosakan zaman ini dan tersebarnya berbagai-bagai fitnah.
serta kerana banyaknya bilangan orang-orang yang lalai dan membelakangi perintah-perintah Allah. Jadi ada juga kadang-kadang tu mereka ni yang menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri maksudnya dia bukan nak masyhur, dia bukannya nak tunjuk diri dia hebat. Bahkan dia mengasingkan diri sehingga orang-orang kadang-kadang tu tak tahu, bahkan ada kalanya orang memandang rendah kepada orang seperti itu. Dan itu berlaku di zaman Nabi SAW ketika Nabi kata, adanya orang yang dia berpakaian mungkin biasa dengan keadaan yang sederhana. Kalau kamu bertembung dengannya, kamu tak pedulikan dia, la qasama Allah la abarrahu, kalau dia menadah tangan kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa. Tu sahabat tanya, ada ke mereka itu di zaman kita wahai Rasulullah? Ada, kata Nabi. Uwais Al-Qarni, kata Nabi. Memang betul Uwais Al-Qarni di kampung dia orang anggap dia macam orang gila, macam orang tak betul. Diasingkan dia, dipandang rendah kepada dia. Rupanya dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bermakna ada golongan-golongan yang masih lagi sebenarnya mereka ini mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka menyingkirkan diri daripada orang ramai padahal mereka berada di tengah-tengah mereka. Hadirin rahmati oleh Allah, jadi golongan-golongan yang kadang-kadang tu mereka itu ketika berada di dalam jalan yang ini, kadang-kadang ada kalanya mereka kadang-kadang tu menyembunyikan diri. Bukan kenapa? Kerana melihat, di antaranya disebutkan di sini, melihat banyaknya kerosakan yang berlaku, bahkan kerana melihat para ulama usuk yang disanjung sebagai ulama. Jadi mereka tak mahu untuk nanti berada dalam kekecohan seperti itu, maka mereka lebih suka menyingkirkan diri. Dulu di zamannya Imam Syafi'i bersama Imam Ahmad bin Hanbal, kita berjalan bertemu dengan seorang penggembala kambing dikenali dengan Syaiban Ar-Ra'i. Ni, tapi diketahui bahawa dia ni bukan orang sembarangan. Ilmunya tinggi, zuhud, dan juga orang yang mempunyai daripada kedudukan yang mulia di sisi Allah. Maka Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal pada waktu itu, Imam Syafi'i kata, tak mahu kau belajar dengan orang ni. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, nak belajar apa daripada orang ini? Cuba kau tanya kepada dia. Maka Imam Ahmad pun tanya. Tanya basic. Kerana dia penggembala kambing, ditanya, berapakah cukup nisab bagi kambing? Berapakah nisabnya kambing? Ditanya ketika itu kepada Syaiban Ar-Ra'i. Jadi ditanya, Allahumma salli ala Muhammad, berapa ekor untuk Allah bagi setiap daripada jumlah yang ada? Kata Syaiban Ar-Ra'i, menurut pendapat kamu ke menurut pendapat saya? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ada pendapat lain ke dalam syariat ni? Maka dia kata, okey, kalau ikut pendapat kami, kalau mengikut pendapat kamu, ialah setiap 40 ekor itu, maka zakatnya seekor kambing. Setiap 40 ekor, zakatnya adalah seekor kambing. Untuk Allah SWT. Kalau menurut kamu pula, kalau menurut kami, semuanya milik Allah. Hanya ini semua pinjaman dari Allah. La ilaha illallah. Lain dia punya. Lagi ditanya, kalau seorang itu solat, kemudian dia ragu sama ada dia 4 rakaat atau 3 rakaat, bagaimanakah keadaan orang tersebut? Dia mengatakan, menurut kamu ke menurut kami? Maka kata dia, kalau menurut kami, kalau menurut kamu, ambil bilangan yang paling sedikit, kemudian ditambah lagi 1 rakaat, kemudian tutup dengan sujud sahwi.
Jadi kalau menurut kami, lalai di dalam solat itu adalah kesalahan yang besar kepada Allah SWT dan berhak untuk mendapatkan hukuman. Subhanallah. Tengok jauhnya. Mereka punya cara di dalam memahami berbeza dengan hanya, ialah hukum itu jelas, tapi mereka lebih jauh di dalam tingginya mereka di dalam memahami daripada keagungan syariat tersebut dan keagungan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah merupakan daripada asas-asas yang telah pun ada kepada seorang itu ketika mana mereka ini berusaha bersungguh-sungguh bermujahadah untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang disebutkan dengan kam min ash'ath aghbar zi timraini la yu'bahu bihi law aksama 'ala Allahi la abarahu. Ramai manusia yang kusut masai rambutnya, berdebu-debu mukanya, koyak rabak pakaiannya, tidak diperhatikan orang kepadanya, kata Nabi SAW dalam hadis, kiranya dia bersumpah atas nama Allah, nescaya dipenuhi kehendaknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dipesan kepada kita 3 perkara. Innallaha khaba'a thalatha min thalas. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan rahmatnya, ridhanya di dalam ketaatan. Oleh kerana itu, janganlah kamu merendahkan satu-satu ketaatan ataupun satu-satu ibadah pun. Jangan. Kalau kecil sangat, yang ni tak nak buat lah, ni biasa je. Kerana mungkin yang kamu rendahkan, yang kamu sampingkan daripada amal itu, sebenarnya ada di situ ridhanya Allah. Sebab itu kita tengok kisah dalam hadis Sahih Bukhari tentang seorang di zaman Bani Israel yang bergelimang dengan dosa, selalu berzina, bermaksiat, tapi apabila dia beri minum seekor anjing, diampuni oleh Allah. Kerana di situ ada ridha Allah SWT. Subhanallah. Jangan kamu memperkecilkan satu-satu pun daripada kebaikan atau ketaatan kepada Allah. Kerana di situ mungkin tersembunyinya ridha Allah. Yang kedua, jangan Allah menyembunyikan murkanya di dalam satu-satu kemaksiatan. Oleh kerana itu, janganlah kamu menganggap kecil apa pun kesalahan yang kamu buat. Alah, ini dosa kecil je, buatlah. Mungkin di situ ada tersembunyi murka Allah SWT. Seperti mana seorang yang diadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, perempuan ni Masya Allah, siangnya rajin puasa, malamnya qiyamul lail, tapi dia mengurung kepada kucing, tak dibiarkan dia mencari makan dan tak diberi makan. Kata Nabi, hiya finnar, dia masuk neraka. Di situ adanya murka Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia anggap rendah, dia anggap kecil, tapi di situ ada murka Allah. Yang ketiga, Allah menyembunyikan cintanya kepada hamba-hambanya. Oleh kerana itu, janganlah kamu mengganggu, menyakiti, merendahkan siapa pun. Kerana mungkin orang yang kamu sakiti itu, atau yang kamu pandang lekeh tu, yang kamu ganggu tu, adalah wali Allah, kekasihnya Allah SWT. Kerana kamu tak tahu siapa yang Allah kasih. Maka inilah sebagai asas yang perlu untuk kita ambil perhatian. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kepada kita dan memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, dan dia naikkan darjat oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita mendapatkan jalan yang benar menuju kepada Allah SWT, sehingga Allah mengasihi kita, meridai kita, merahmati kita, dan kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.